أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada tengah hari ini dengan Ummul Kitab. Dengan pahala Fatihah yang kita bacakan nanti, kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman. Khususnya kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang telah mengarang kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Tidak lupa kepada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki yang telah mentahqiq dan menta'liq kitab ini. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, di Selatan Tai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada petang ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi SAW. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
وعلى آله وأصحابه وتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada petang ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada petang ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi bacaan kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin yang telah dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dan telah ditahqiq semula kitab ini oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Masih lagi perbincangan kita berkisar pada muqaddimatu muallif ataupun muqaddimatu fi bayanil ilmi nafi'i wa fadlihi. Ini satu muqaddimah pada menyatakan ilmu yang memberi manfaat dan menyatakan kelebihannya ilmu. Muka surat 9, perenggan di bawah sekali. Ke surat 9, perenggan yang di bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Adapun qadar fardu ain. Adapun qadar fardu ain pada ilmu batin, yakni ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni ilmu yang membicarakan tentang batin. Maksud batin ruhi, dipanggil apa? Jasmani, rohani. Jasmani, rohani. Rohani yang membicarakan tentang hati, membicarakan tentang roh. Maka iaitu mengetahui barang yang sejahtera dengannya dia, segala amal yang zahir daripada fasad, iaitu rosak. Mana kadar fardu ain kita mempelajari ilmu tasawuf. Ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari ataupun dihukumkan dalam kategori fardu ain. Fardu ain ni iaitu setiap individu muslim tadi wajib mempelajari dia. Jadi telah sama-sama kita bincangkan tentang ilmu tauhid, akidah. Kemudian kita telah bincangkan ilmu fiqh. Kini kita bincangkan kadar mempelajari ilmu tasawuf, kadar fardu ain pada tuntutan mempelajari ilmu tasawuf tadi. Mana kadar dia? Mengetahui barang yang sejahtera dengannya dia, segala amal yang zahir daripada fasad. Itu pertama. Maknanya ilmu tasawuf ni kita pelajari kadar sampaikan segala amalan-amalan zahir kita tadi itu tidak menjadi rosak. Itu maksud dia. Dia tak menjadi rosak.
Kalau contoh sembahyang, sembahyang pada kacamata fiqh ada syarat wajib sembahyang, ada syarat sah sembahyang. Itu pada ukuran kacamata fiqh. Tetapi dalam masa yang sama kita perlu melihat juga pada kacamata tasawuf. Ikhlas, benda yang sangkut paut tentang ikhlas, keikhlasan kita. Dan juga dalam erti kata perkara-perkara yang rosak, yang boleh merosakkan solat tadi pada hati kita. Kan penyakit-penyakit hati ni ada 5. Penyakit hati ni ada 5. Yang pertama sekali riak. Riak ni lawan ikhlas. Ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Setiap urusan yang kita buat ibadah ni mesti kerana Allah. Itu ikhlas. Bila buat bukan kerana Allah, maka dipanggil riak. Riak ni penyakit hati yang pertama. Kemudian penyakit hati yang kedua, takabur, rasa besar diri. Bila dia bercakap dengan orang, dia saja yang besar, orang lain kecil. Salah satu tanda takabur, orang tegur dia tak terima. Habis sembang Zuhur, ada orang jumpa ustaz. Ustaz baca ayat Quran tadi salah. Ustaz tadi pun pandang atas bawah. Itu takabur. Faham pandang atas pandang bawah tu? Siapa awak nak bercakap? Apa sertifikat awak nak betulkan saya? Baik, takabur. Penyakit hati yang ketiga, ujub. Walaupun nampak takabur tu besar penyakit dia, tetapi ujub ni lagi hancur lumat. Orang mampu untuk menghindari dirinya daripada takabur, tapi cukup susah untuk menghindari daripada penyakit ujub. Dia depan orang nampak sufi, tawaduk, rendah diri, dia tak kacau orang. Orang nasihat dia dengar, tapi masalahnya dia duduk syok sendiri. Kalau bahasa kita ni, masuk bakul angkat sendiri. Dia sembahyang, puasa, zakat, haji, tak cakap benda besar, tak menunjuk pun besar diri, tapi dia rasa diri dia baik. Ni bahaya ni. Ni lagi bahaya. Sehingga Rasulullah SAW gambarkan sifat ujub ni seperti api dalam sekam. Dia makan mamah. Allah SWT nak rosakkan seseorang tu dengan didatangkan sifat ujub tu pun cukup dah. Esok mati selesai terus campak dalam neraka. Baik-baik. Itu sebabnya berhati-hati dengan sifat ujub. Dia rasa diri dia baik, sembahyang dah, puasa dah, orang nasihat dia dengar, tapi dia rasa diri dia baik. Dia tak tolak nasihat orang, dia tak tolak pandangan orang, cukup baik. Tapi dia terkumat, terkumat sebab apa? Tersemat. Bukan tersemat, sebesar kuman tu bermain, tersekumat susah Melayu ni. Sekelumit sahaja lahir pada hati dia sifat ujub, maka habis semua ibadah dia. Itu yang Nabi kata api dalam sekam tadi, dia makan semua ibadah-ibadah tu. Jadi macam mana kita nak menghindari sifat ujub ni? Rasa diri kita tak betul, rasa diri kita tu serba kekurangan. Kita sembahyang tu pun kalau Allah Ta'ala tak izinkan kita solat, kita tak mampu nak solat. Kita pun tak tahu solat kita tu baik ke tak baik, Allah Ta'ala terima tak terima. Dengan benda-benda ni lah jalan untuk menjaga dan memelihara hati kita supaya senantiasa bergantung harap pada Allah SWT, supaya Allah SWT tadi tidak menguji kita dengan sifat ujub tadi. Kemudian yang keempat, sam'ah. Ada sam'ah ataupun sami'ah atau sam'ah, iaitu memperdengarkan. Dia duduk masuk dalam kelas, dia pun tertidur-tidur.
Kawan dia cuit, ngantuk nampak. Malam tadi tak boleh tidur pukul 2 pagi, dia kata. Kenapa tak boleh tidur? Baca Quran habis juzuk. Ni kan dah nak masuk Ramadan. Jadi dia baca Quran. Esoknya pula dia sibuk cerita kat orang. Dia buat-buat tidur supaya kawan tanya, ngantuk lain macam. Tak tahulah feel tahajud malam tadi lain macam. Lain macam. Baik-baik itu memperdengarkan kebaikan-kebaikan dia. Ini berhati-hati, termasuk penyakit hati. Kemudian yang kelima, penyakit hati, iaitu hasad. Dalam bahasa kita dengki. Dia tak boleh tengok orang lebih. Hasad ni bukan masalah dengki saja. Orang yang bermasalah hasad ni, orang yang bermasalah paling besar ialah masalah terhadap keimanan dan keyakinan dalam diri dia, masalah akidah. Dia tak percaya terhadap qada dan qadar Allah. Dan dia tak menerima apa yang Allah Ta'ala beri pada dia, dan dia tak boleh menerima apa yang Allah Ta'ala beri pada orang lain. Ini masalah hasad. Itu bukan masalah kecil hasad ni. Bukan hanya sekadar dia nak merosakkan orang lain, tapi yang paling besar ialah masalah akidah dalam diri dia, yang dia tak boleh menerima qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan qadar fardu ain dalam mempelajari ilmu tasawuf, iaitu mengenali segala perkara-perkara zahir yang boleh merosakkan diri kita, yang boleh merosakkan amalan kita, ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sejahtera daripada membatalkan pahalanya. Itu tadi yang kita bincang tadi. 5 perkara yang kita bincangkan tadi boleh merosakkan pahala yang kita buat tadi. Seperti bahawa seorang apabila sembahyang ia serta riak ataupun ujub ataupun sam'ah ataupun barang sebagainya, maka membatalkan ia akan pahala sembahyangnya itu. Dan kata contohnya seperti sembahyang, Syekh datang sini. Sembahyang kalau dilihat pada kacamata fiqh, sembahyang yang dilaksanakan selagi mana mengikut tuntutan ataupun garis pandu solat tersebut, rukun dia, syarat sah dia, kemudian perkara-perkara yang bersangkut paut tentang solat tadi dijaga dengan baik, solat tadi sah tak? Solat tadi sah. Sekalipun dia ada ujub, ada takabur, ada sam'ah dalam diri dia, solat sah tak? Sah. Tetapi daripada segi pahala, kosong, kerana ada penyakit-penyakit hati tadi. Sebabnya ulama' menyebutkan bahawa setiap ibadah yang sah belum tentu diterima. Setiap ibadah yang sah belum tentu diterima. Setiap ibadah yang diterima sudah tentu sah. Apa maksud dia? Maksudnya penekanan kita dalam penjagaan setiap ibadah tadi bukan hanya sekadar dijaga pada kacamata fiqh semata-mata, tetapi perlu juga dijaga dan dipelihara pada kacamata tasawuf, perkara yang bersangkut paut tentang hati tadi, supaya ibadah kita betul-betul sah dan juga diterima. Itu sebabnya penting dua-dua keadaan tadi. Akidah tu dah tentu dah benda teras, itu tak boleh kita bincang lagi. Tapi dalam masa yang sama, fiqh dengan tasawuf ni juga dua perkara yang tak boleh dilepas pandang, supaya ibadah kita tadi betul-betul mengikut ataupun menepati piawaian ketetapan SOP yang Allah Ta'ala kendaki. Dan kita bukan harapkan pahala semata-mata, tetapi kita harapkan betul-betul sampainya dengan ibadah yang kita lakukan tadi, Allah Ta'ala redha kita, Allah Ta'ala suka kita, Allah Ta'ala rahmat atas kita. Itu yang kita nak. Bukan hanya semata-mata dah buat, selesai, dah semayang dah lega semayang. Bukan tu yang menjadi tuntutan semata-mata yang Allah Ta'ala kendaki. Tapi perkara paling besar ialah apa yang kita dapat selepas kita melaksanakan solat. Itu sebabnya penjagaan tadi perlu dijaga pada kacamata fiqh supaya solat kita sah, dan penjagaan pada kacamata tasawuf supaya solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita lihat
Ramai tak orang solat? Ramai orang solat. Yang tak solat pun lagi ramai. Tapi yang solat tu sendiri pun masih lagi tak mampu untuk memberikan impak yang benar-benar baik pada diri seseorang. Macam contoh, kita datangkan Allah Ta'ala sebut, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah diri seseorang itu daripada fahsya' wal munkar, keburukan dan perkara-perkara mungkar. Tapi berapa ramai kalangan kita yang masih lagi berhadapan dengan perkara mungkar selepas solat? Adakah dengan sebab itu tak payah solat? Jangan. Solat tetap solat. Solat teruskan berjalan dengan solat. Walaupun mungkin solatnya itu tak sempurna, walaupun mungkin hatinya tak sesempurna, tak sebaik mungkin dalam pelaksanaan solat, tetapi menunaikan solat itu perlu terus berjalan. Saya datang satu contoh, satu kisah. Dulu masa saya bertugas sebagai seorang imam dekat satu tempat, ada seorang pakcik ni usia dah 80 tahun. Dia berkongsi pengalaman. Dia kata dia kata sebelum daripada siapa orang Malaysia, Datuk apa yang pusing dunia? Bukan, itu kapal, ni jalan kaki. Siapa? Tahun 80-an. Dia bawa gitar, dia pusing jalan. Datuk apa tu? Jadi sebelum daripada dia tu, orang yang sangat kenali lah, mungkin antum yang tak kenal, saya pula tak ingat. Jadi sebelum daripada Datuk tu, pakcik ni dah mula berjalan pusing dunia, bawa gitar juga. Tahun 70-an dia kata. Dia orang Johor. Jadi masa dia nak keluar tu, minta izin dengan mak dia. Mak dia kata apa? Aku izinkan kau keluar, dia kata, tetapi dengan satu syarat saja. Satu saja permintaan mak. Apa dia mak dia minta? Kau pergi mana-mana dan apa sekalipun kau buat, dia kata, mak cuma minta satu saja, jangan tinggal solat. Tu je mak dia minta. Yang lain aku tak boleh nak larang, dia kata. Sebab aku tak tahu situasi kau dekat sana, kat luar sana. Jadi apa sekalipun kau buat, bila masuk waktu solat, aku minta cuma satu je kau solat. Lalu dengan izin Allah SWT, bertahun-tahun dia, 30 tahun, 40 tahun dia pusing dunia, jalan kaki. Masuk kelab malam, apa benda yang dia tak minum dan apa benda yang dia tak makan, semua. Tapi akhir hujung usianya dengan izin Allah SWT, berkat dia jaga solat tu, dia menghabiskan usianya dengan duduk di masjid. Tak pernah tinggal masjid. Ini yang dikatakan innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Macam mana pun buat, terus buat. Itu sebabnya dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Ibrahim sebut, jangan sesekali kita meninggalkan sesuatu ibadah dengan kita sangkakan ibadah itu tidak ikhlas. Jangan sekali kita meninggalkan sesuatu ibadah yang mana kita sangkakan ibadah yang kita buat tu tak ikhlas. Contohnya apa? Contohnya seperti tabung. Hari Jumaat, orang perempuan mungkin tak perasan, orang lelaki biasa. Dia lalu tabung depan. Boleh tak kita letak duit dalam tabung? Boleh, tak ada masalah. Cuma masalahnya takut tak ikhlas. Bila nak letak tu, syaitan waktu tu, Syekh, hentar nak letak duit tu, orang kiri kanan tengok hentar Syekh, jumlah hentar kecil sangat, malu warna biru. Letak tak? Akhirnya tak letak warna biru, letak warna merah. Syekh, merah tu Syekh besar. Ikhlas tak ikhlas hentar ni, syaitan. Akhirnya bila sebut ikhlas, daripada kita buat satu benda dalam keadaan tak ikhlas tadi, maka lebih baik kita simpan. Kita pun simpan. Maka Syekh Ibrahim kata, jangan sesekali kita meninggalkan sesuatu ibadah dalam keadaan kita menyangkakan ibadah itu tidak jangan, terus buat, letak aja. Tetapi Syekh Ibrahim nasihatkan kepada kita, susulilah ibadah tadi dengan istighfar, mohon ampun pada Allah SWT, dan minta pada Allah SWT supaya Allah SWT memberikan keikhlasan pada kita, ataupun digantikan dengan satu ibadah, satu ketaatan yang jauh lebih ikhlas. Minta pada Allah, jangan sampai tak buat. Buat terus. Biarlah dalam keadaan apa sekalipun diri kita tadi, bila kata perkara taat tadi, buat.
Cuma kalau katalah memang kita rasakan ada perbuatan kita itu yang bercanggah dengan tuntutan Allah, tidak ikhlas terutamanya, maka susulilah dengan minta ampun pada Allah SWT, dan juga sertakan mohon pada Allah supaya Allah SWT menggantikan dengan satu ibadah yang jauh lebih baik dan jauh lebih ikhlas. Ini dia. Itu sebabnya solat tu perlu dilaksanakan dengan baik. Pertama sekali tadi tentang isu masalah dilakukan tadi, tidak menepati piawaian pada kacamata fiqh dan kacamata tasawuf, dan akhirnya solat tersebut tidak diterima oleh Allah SWT, maka diperbaiki. Itu perkara yang kedua. Pastikan kita tu senantiasa berjalan dalam keadaan memperbaiki segala amalan kita, baik daripada segi amalan secara zahir ataupun amalan secara batin. Zahirnya pengetahuan kita, ilmu pengetahuan terhadap solat pada kacamata fiqh tadi, kena tahu mana rukun dia, rukun tu pula mana dia punya yang dikatakan rukun takbir, katalah takbiratul ihram, contoh takbiratul ihram tu di mana yang dikatakan rukun tu. Jadi kita pelajari satu demi satu untuk pengetahuan tadi benar-benar baik terhadap ibadah yang hendak kita lakukan. Lebih-lebih lagi ni nak masuk Ramadan kan, 2 minggu lagi tuan-tuan. Hari ni berapa? Syaban 13 Syaban hari ni. Maknanya ada lebih kurang 17 ataupun 16 hari je lagi untuk kita masuk dalam Ramadan. Apa persediaan dan persiapan kita untuk masuk dalam bulan Ramadan? Itu sebabnya Jibril memberikan peringatan kepada kita, celakalah orang yang menemui dengan Ramadan, melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan, tetapi dia melepasi Ramadan dan puasa yang dilakukan tadi tidak menggapai keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ni celaka. Yang sebut celaka ni bukannya Ustaz Daha. Yang sebut ni celaka ni Jibril. Maknanya Jibril ni bila dia bercakap, Allah bercakap. Jibril ni dia takkan buat satu perkara kecuali atas perintah Allah. Jadi kalau katalah Allah, kita yakin bahawa yang katakan celaka tu adalah Allah, maka apa lagi yang tinggal pada kita kalau celaka tu datang daripada Allah ke atas kita? Na'udzubillah min zalik. Bukan main-main. Mungkin kalau katalah kawan kita yang mencelakakan kita tu tak ada apa-apa pun efek kan, tak ada memberikan apa-apa pun dalam kehidupan kita. Tapi kalau sampailah Allah SWT yang mencelakakan kita, na'udzubillah min zalik, jadi apa yang ada lagi pada kehidupan kita? Jadi apa persiapan dan persediaan kita untuk menghadapi Ramadan? Pengetahuan kita, itu yang perlu. 2 minggu yang ada ni, ngulang kaji balik tentang puasa, apa yang ada dalam bulan Ramadan, supaya kita menjalani Ramadan tadi bukan hanya sekadar, Nabi kata apa? Rugi orang yang melaksanakan puasa tapi hanya sekadar lapar dan dahaga. Jadi semuanya ini menggambarkan kepada kita bukan hanya penitik berat tentang amalan zahir, perkara-perkara zahir saja, tetapi bersangkut paut tentang perkara-perkara batin, hati tadi yang kita sebut tadi, riak, takabur, ujub, sam'ah ataupun sum'ah, ataupun dan juga hasad. Jadi semua tu perlu dilihat supaya puasa yang kita lakukan dan Ramadan yang kita temui itu betul-benar membawa kebaikan besar pada diri kita. Dan kata Said Abdul Qadir Al-Idrus rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Durus Samin, apa dia kata? Walitahsili hadzal qadri yakfil amalu bi kitabi minhajil abidin wa tafsilu hadzal ilmi laysa fardal ain. Syekh Abdul Qadir Al-Idrus rahimahullah ta'ala katanya, dan bagi menghasilkan akan ilmu tasawuf yang kadar ini, yakni kadar fardu ain ini, memadalah dengan mengamalkan barang yang di dalam kitab Minhajul Abidin bagi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan mengenal perceraian ilmu batin yang lebih daripada ini, bukan daripada fardu ain. Jadi ini pandangan daripada Said Abdul Qadir Al-Idrus
rahimahullah ta'ala dalam kitab Durus Samin, dia kata apa? Kita nak dapatkan kadar fardu ain dalam mempelajari ilmu tasawuf ini, cukup dengan kadar mempelajari ilmu tasawuf yang telah ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin tu dia gini tuan-tuan. Imam Ghazali mula tulis kitab tasawuf, iaitu kitab Ihya Ulumuddin. Bila dia tulis kitab Ihya Ulumuddin tadi, tak ada orang nak baca, sebab kitab tu besar sangat. Bukan kitab tu tebal, tetapi huraian dan maksud yang terlalu tinggi sehingga orang takut untuk membaca. Jadi dengan dia melihat kadar pandangan dan juga huraian yang terlalu tinggi, maka diringkaskan sehingga lahirlah kitab yang kedua, ditulis serengkas-ringkas kitab, iaitu kitab Bidayatul Hidayah. Lalu untuk meletakkan abesar sangat dah ada, kecil sangat pun dah ada, maka kadar di tengah-tengah itu iaitu kitab Minhajul Abidin. Tuan-tuan balik ambil kitab Bidayatul Hidayah, baca. Kalau Bidayatul Hidayah tu saja dia dah tak mampu nak jaga, kitab Minhajul Abidin tu bye-bye. Sebab dia abang kepada kitab Bidayatul Hidayah. Baca kitab Bidayatul Hidayah. Dalam tu ada asas ataupun teras-teras dalam membicarakan ilmu tasawuf dan juga kunci kepada mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai kita dalam muqaddimah fi bayanil ilmi nafi' wa fadlihi. Ini satu muqaddimah pada menyatakan ilmu yang memberi manfaat dan menyatakan kelebihannya. Telah kita bincangkan kadar ilmu ataupun kadar fardu ain dalam mempelajari ilmu. Yang pertamanya ilmu akidah, dan yang keduanya ilmu tasawuf, ilmu fiqh, dan yang ketiganya ilmu tasawuf yang membicarakan bab hati. Jadi ketiga-tiga tu tak boleh kita tinggal. Ada satu masa kena ambil masa mempelajari ilmu akidah. Sebab kalau tak ada ilmu akidah, kita tak kenal Tuhan. Bila kita tak kenal Tuhan, maka kita tak kenal diri. Bila tak kenal diri, maka kita tak tahu apa yang perlu kita lakukan dan kita laksanakan sebagai seorang hamba di atas muka bumi. Dan akhirnya makan pun main saya rasa, minum pun saya rasa, kahwin pun saya rasa, ada anak saya rasa, semuanya atas rasa dia. Bukan dia kira Allah punya rasa, dia kira dia punya rasa. Dan akhirnya hidupnya dalam keadaan tunggang langgang. Bila kita hidup berjalan atas nafsu kita, atas keinginan kita, atas rasa semata-mata, maka itu yang jadi hidup kita itu seperti layang-layang putus tadi. Sedangkan Allah SWT turunkan Al-Quran bertujuan supaya dijadikan Al-Quran itu sebagai panduan, jadikan Al-Quran itu sebagai rujukan ataupun disebut sebagai buku manual bagaimana kita nak jalani kehidupan kita ni, baik ataupun buruk kehidupan kita ni, yang kita gapai, yang kita dapat daripada kehidupan kita, daripada kita menjalani kehidupan kita ni, semua kembali kepada sejauh mana kita meletakkan Al-Quran itu sebagai panduan. Selain daripada Al-Quran, tuan-tuan tak akan dapat gapai kebahagiaan. Hakikat kebahagiaan tu tak akan dapat gapai. Mustahil. Kita beli kereta apa? Kereta apa kita beli? Azia. Azia baru. Lupa. Kita beli Azia baru. Pantang keluar je beli. Lalu dah beli tu pula, tak nak, saya nak yang 10 terawal. Kereta dia. Dia nak kereta 10 terawal yang pijak atas jalan. Jom beli. Azia baru, bagus tak? Bagus. Macam-macam kelebihan kita lihat. Tapi masalahnya, orang ni jenis kaki beli je. Dia tak tengok pun buku manual. Jadi bila dia tak tengok buku manual tadi, dia belilah kereta tadi, sampailah 9 tahun dia bayar. Dia tahu bawa kereta dan akhirnya dalam kepala dia cuma ada, alah, kereta murah ke, mahal ke, sama je, steering bulat juga, tu je. Padahal setiap kereta tadi ada kelebihan dan ada kekurangan.
Dan di situlah dia akan gapai maksimum kebahagiaan dalam dia membawa sesebuah kereta. Dengan sejauh mana pengetahuan dia terhadap kereta tersebut. Dan dia tak akan ada pengetahuan terhadap sesebuah kereta yang dia bawa tadi, kecuali dia mengetahui ataupun mempelajari, membaca buku manual tentang keretanya tadi. Bila dia baca, baru dia tahu, oh rupanya kereta ni kelebihan dia kat sini, kelebihan kat sini, button-buttonnya, oh rupanya button-button ni untuk apa dan sebagainya. Begitu juga kehidupan kita, yang boleh sampai kita merasakan kebahagiaan sebenar dalam kehidupan kita ini dengan sejauh mana kita meneliti, memahami dan mengamalkan buku panduan yang telah disediakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Yang hari ini kita rasa kusut sangat, kita rasa serabut sangat, kita rasa macam hidup ni tak seronok dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita tak dapat menepati kehidupan ini berpandukan kepada buku manual yang disediakan oleh Allah SWT. Ada suami tak seronok, ada isteri tak seronok, ada anak pun tak menyeronokkan. Ni pula lebih-lebih lagi pula. Sekarang orang tengah sibuk cerita pasal kesempitan kehidupan. Jadi kalau katalah kita benar-benar memahami konsep kehidupan yang sebenar, sebagaimana apa yang telah ditulis oleh Allah SWT di dalam Al-Quran yang dipanggil buku manual tadi, insya-Allah sekalipun mungkin nampak susah pada mata, tetapi hati tu bahagia. Saya datang contoh tuan-tuan, perumpamaan. Ada seorang sahabat ni, mak dia bila mati saja dia tinggalkan 2 beradik. Mak dia meninggal, tinggalkan 2 beradik. Jadi sahabat ni dia ada 2 beradik. 2 beradik ni hasil peninggalan mak dia tinggalkan waktu tu tahun 90-an. Bukan hari ni 90-an. Tahun 90-an tu mak dia tinggalkan seorang dapat 2.5 juta. Tu dulu. Kalau hari ni mungkin tuan 5 juta. Kan? Dulu tuan-tuan tahun 90-an tu seorang dapat 2.5 juta. Cuba bayangkan tuan-tuan. Adik dia pun dapat 2.5 juta. Jadi bila dapat 25 juta, ayah tadi pula dia tak dapat apa-apa. Kenapa tak dapat apa-apa? Orang perempuan. Kenapa orang perempuan mati dia tak tinggalkan duit untuk suami dia? Apa? Orang perempuan je tahu jawab, orang lelaki tak tahu jawab. Sebab suami dia kahwin lah lain. Itulah lain kali kalau nak reta isteri, jangan kahwin lagi. Jadi akhirnya suami dia tak dapat. Bila tak dapat, dia minta cara baik pada anak dia. Dia bila minta cara baik pada anak dia kata apa? Mama dah pesan sebelum mati, mama tak bagi. Anak pula je ni kedekut tak hidung masin. Itu je isu dia sebenar. Jadi akhirnya ayah dia tak puas hati tadi. Ayah dia pun file mahkamah buat tuntutan harta sepencarian. Bila buat tuntutan harta sepencarian, mahkamah sabit ataupun buat keputusan bahawa ayah dia kalah. Sebab apa ayah dia kalah? Sebab duit tu, harta tu telah ditinggalkan wasiat sebelum mak dia mati. Jadi benda tu tak boleh nak diusik dah. Nak buat tuntutan harta sepencarian tak boleh dah. Jadi bila katalah harta sepencarian tadi buat tuntutan tak berjaya, ayah dia akhirnya memfailkan di mahkamah bahawa dua-dua anak lelaki dia tadi bukan anak dia. Nampak tuan-tuan? Failkan bahawa 2 orang ni bukan anak dia. Jadi bila dah jadi semikian tu tuan-tuan, anak tadi tu pun pergilah berjalan 2.5 juta tuan-tuan. Kan? Rasa-rasa buat apa? Dunia aku yang punya. Berapa lama tahan tuan-tuan? 4 tahun saja. 4 tahun, 5 tahun terus bank negara isytihar muflis. Nampak? Bankrupt. Cuba bayangkan, lebih baik kita yang tak ada juta-juta tuan-tuan tak pernah lagi di isytihar muflis. Ni ada 25 juta isytihar muflis. Nampak tuan-tuan? Keberkatan dalam kehidupan hilang. Saya datangkan contoh yang kedua. Ada seorang abang, dia ada isteri, ada 6 orang anak, 7 orang anak. Dan abang ni pula, pakcik ni kerja dia tukang kebun sekolah.
Tahun 90-an dia kerja tukang kebun sekolah tu, gaji dia 900 tuan-tuan. Cuba bayangkan gaji 900, isteri tak bekerja, membesarkan 6 orang anak, dan 5 daripada tu sekolah, 3 daripada tu universiti, dan 5 daripada anak dia tadi tu, kelima-lima anak yang sekolah tadi tu, 3 universiti, 2 lagi masih sekolah, yang 2 lagi tak sekolah, 7 orang. 5 sekolah tu 5 hafal Quran. Cuba bayangkan tuan-tuan, sekolah swasta hafal Quran dengan gaji 900, tukang kebun. Cukup tak? Wallahu a'lam macam mana Allah SWT cukupkan. Ini yang dikatakan keberkatan. Kenapa jadi sedemikian tuan-tuan? Ini terjadi kerana bila kita kembali menjalani kehidupan kita mengikut SOP dan piawaian yang diingini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting tu. Balik-balik kita yang jadi sampaikan duit tak cukup, kehidupan yang tak rasa bahagia, kemudian pula tak seronok, hati rasa tak sedap saja. Semua tu punca-punca bila tika mana kita jalani kehidupan ini tidak mengikut acuan ataupun apa yang telah digaris pandukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti kat situ tuan-tuan, insya-Allah. Mana tadi? Nafi'. Kat mana tadi? Muka surat 25 juta. 25 juta tu tu cerita. Faslun fi fadilati talibil ilmi nafi'. Betul situ insya-Allah panjang umur kita, panjang usia kita jumpa lagi insya-Allah. Kita berhenti kat situ. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang tidak baik itu punya kelemahan saya sendiri. Saya ambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut Ramadan. Kita gunakan kesempatan yang Allah Ta'ala bagi. Ini kesempatan Ramadan ni tuan-tuan, bukan main-main ni. Macam contoh katalah setahun sekali Agung dia buka pintu istana dan dipersilakan mana-mana rakyat yang nak masuk untuk bertemu dengan Agung untuk setahun sekali tu tuan-tuan boleh. Rasa-rasa tuan-tuan pergi tak? Ramai orang dia bagi masa dalam 7 hari ataupun 30 hari, sebulan bertemu dengan Agung, boleh tak? Rasa-rasa pergi tak? Semua orang pergi kan? Kenapa? Tak ada waktu lain dah, tak boleh jumpa dah. Dan waktu itulah tuan-tuan akan diberikan sagu hati seluas-luas. Apa yang tuan nak, tuan dapat. Cakap je nak apa. Jadi begitulah keadaan Ramadan kita. Ramadan yang Allah Ta'ala buka pintu seluas-luasnya. Apa yang tuan-tuan nak, apa yang Allah Ta'ala nak bagi seluas-luasnya, inilah pada bulan Ramadan. Yang tidak ada kelebihan Ramadan ini pada bulan-bulan yang lain. Jadi gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Bukan menanti Ramadan, tetapi persediaan itu dibuat daripada Rejab sepatutnya. Dan kita ada baki 2 minggu lagi. Perlu dikaji balik tentang puasa, tentang Ramadan, supaya kita jalani Ramadan tadi dengan sebaik mungkin, sebagaimana yang dikendaki ataupun yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu punya kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara, mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan satullah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.